Alright guys, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so dalam video yang kali ini kita nak sambung lagi modul 9 kita. Modul 9 ni akan jadi satu modul yang sangat panjang tau, sebab sangat banyak benda yang saya nak share, and saya nak share semua benda. So dia akan jadi video yang dia akan jadi modul yang panjang berbanding dengan modul-modul lain, sebab ni antara apa nama, marketing ni adalah antara benda yang paling penting dalam bisnes. Apa-apa bisnes pun, marketing ni benda paling penting. So sekarang ni dalam video ni saya nak share kepada anda macam mana nak buat copywriting untuk business printing. Sebab business print dia lain niche business, lain cara copywriting dia sebenarnya. Mengikut pengalaman saya lah. Okay, contohnya macam untuk business printing, okay, saya dah try macam-macam jenis copywriting, and saya rasa yang saya nak share hari ni adalah style copywriting yang terbaik lah. Okay, ni contoh saya ada try rasanya beberapa Oktober 2018. Ni tahun lepas tahun lepas saya pernah try. Ni yang dah okay. Okay, yang masa ni saya try guna style testimoni. Maknanya kita buat headline tu, kita gunakan testimoni. Testimoni customer tu kita gunakan untuk buat headline. Sama je maksud dia kan. Okay, so kita guna testimoni. Lepas tu kita bagi tahu benefit sikit, and then kita terus letak link WhatsApp untuk orang order. Then result dia korang boleh tengok 1.4k likes, tapi komen ada 33 je. Okay, macam ni. Kalau saya nak tengok ads tu macam okay ke tak, saya punya benchmark saya adalah macam komen tu should be 10% daripada like. So contoh ada 1400 like, so komen tu patutnya dalam lebih kurang 140 ataupun 100 komen lah sepatutnya. Ni kalau komen pun sikit, maknanya iklan tu tak okay, and memang iklan ni tak okay pun. Okay, lepas tu masa ni saya buat apa? Masa ni pening saya tak boleh, tapi design cantik. Okay, masa ni saya try copywriting jenis iklan pendek. Maknanya memang pendek lah. Tekan Simo terus pendek dan ada, lepas tu terus ada link untuk WhatsApp. And ni result dia. 500 like, ada 9 je komen. Ni macam okay lah, tapi still macam tak puas hati lah. Sebab 9 je out of 500. Okay, maknanya 9 bahagi 500 dalam 0.01. Maknanya dalam 1.8% je yang komen. Maknanya memang teruk lah. Padahal gambar kita semua dah cantik lah. Okay, yang ni pun saya buat ala-ala ni macam storytelling. Ni macam style storytelling. Kita start headline dengan headline yang macam apa, yang bagi impact, yang macam orang kan macam nak terberhenti nak baca, lepas tu kita buat storytelling sikit macam ni kan. Tolonglah saya Kis, tempat lain semua reject, tak nak buat stiker saya. Ni kisah Tuan Zal daripada Shah Alam, macam tu. Lepas tu kita buat story dia panjang-panjang. Lepas tu kita cakap, kita boleh selamatkan dia orang. Ini kelebihan kita, bla 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 bla. Lepas tu kita letak testimoni sikit, and then ada WhatsApp. Result dia sama juga, teruk juga. 577 like, tapi komen dalam 14 je. So macam tak okey lah. Last yang iklan saya yang dulu, yang lama dulu, kita tengok balik, yang paling okey. Ni saya buat jenis soalan. Macam peniaga makanan tengah cari tempat nak buat stiker baru, kita bagi soalan. Tahu tu ni macam kita support lagi. Macam tak nak yang cepat pudar, tak nak yang potongan sengit bengek, tak nak design ala kadar. Tempah dia dengan kita, sebab kita boleh ni. Lepas tu kita letak testimoni, lepas tu kita letak harga kita sikit. Okay, and then kita letak call to action, apa nak kena buat, and then ada PS sikit kat sini. So tengok ni, 1000 like dapat 198 komen. So ini yang okay lah. Macam itu. Right, so dalam video ni beria cerita panjang-panjang ni, sebab nak cerita yang dalam video ni saya tunjukkan satu jenis style copywriting je. Actually ada banyak lagi, so korang pun boleh try juga. Maybe saya buat tak jadi, korang buat jadi kan. So kita try lah kan, split test.
Okay, so ini cara copywriting yang saya rasa yang paling proven so far. Daripada tahun 2014 lagi saya dah buat ads pasal stiker ni. In fact, saya adalah orang yang pertama yang buat iklan untuk printing stiker business, business printing punya, kita buat Facebook ads. So jenis headline yang bagus bagi saya, headline-nya yang ni. Okay, contoh Okay, headline ni macam ni. Yang ayat pertama sekali yang orang baca bila dia scroll-scroll newsfeed tu kan. Lepas tu ayat pertama yang dia baca, yang tu adalah headline. So headline ni antara orang, siapa kata alamak saya tak ingat nama dia siapa. Dia kata copywriting tu bagus ke tak, 80% adalah sebab daripada headline. So kalau headline tak bagus, the whole copywriting tu orang tak baca. So berbazir lah buat iklan kalau headline tu tak power. Maknanya yang lain tu tak penting sangat, headline ni super duper penting. Gitu. Okay, dalam headline untuk business printing, kita kena be direct, jangan over complicated. Maknanya contoh kalau kita ada promotion, kita cakap kita ada promotion. Tak payah guna ayat-ayat yang bombastic. Faham tak? Macam apa, ayat bombastic, ataupun kita guna term-term yang kita je tahu, macam orang-orang printing je tahu, macam custom die cut lamination apa benda kan, macam orang pun tak faham. So kita guna yang bahasa simple. Okay, contoh kalau kita cakap die cut ni sebab dia mudah nak cabut, so kita cakap stiker mudah cabut. Simple. Okay, and okay, so far daripada banyak-banyak copywriting headline yang saya pernah buat untuk business printing, headline jenis promotion adalah yang terbaik. Promotion ni macam contoh ni promosi diskaun promosi diskaun business card, free postage serendah RM20 sekotak. Dia macam simple macam tu je. Tak payah macam nak serabut-serabut ataupun buat headline yang macam power-power sangat. Memang setakat ni memang macam ni lah yang jadi. Kalau macam stiker, saya biasa buat promosi stiker serendah berapa sen, terhad untuk 50 orang. Ni macam simple macam tu je. Okay, lepas tu headline jenis soalan pun bagus juga. Macam tadi lah yang contoh yang saya tunjuk tadi, headline jenis soalan. Macam suka join seminar tapi tak ada business card memukau. Lepas tu tambah lagi ayat bawah dia tu. Okay, so yang tu kita dah masuk part intro . So okay, headline ni ada tips, iaitu kalau kita nak mahir buat headline, kita buat untuk satu iklan tu, kita buat practice buat dalam 10 ke 20 headline. Lepas tu pilih mana yang terbaik. Okay, kita tulis dalam 10-20 headline. Lepas tu kita baca baik satu-satu, tengok yang mana satu yang kalau aku jadi prospek, macam aku nak klik iklan tu, yang mana satu. So kita pilih yang tu, atau kita pilih 2-3 and kita buat split test. Benda split test ni nanti saya akan ajar dalam bahagian video macam mana bila nak buat ads tu. Okay, so lepas kita dah siapkan headline, lepas tu ada intro. Okay, intro ni adalah dalam 1-2 ayat ataupun 3 ayat untuk support headline tu. Okay, contoh intro kalau dalam iklan saya ni, okay, ni headline, tengah cari tempat nak buat stiker baru. Lepas tu ini adalah support dia, ayat support dia. Tak nak yang cepat pudar, first tengah cari tempat nak buat stiker baru, lepas tu kita tambah lagi. Lepas tu tak nak yang pudar, tak nak yang potongan sangat bengek, tak nak ni, macam tu intro. Okay, kena ada connection dengan headline tu. Jangan macam tak berkaitan. Dia kena macam bersambung. Sebab okay, copywriting ni konsep dia macam ni. Macam first headline, okay, headline ni nak buatkan orang terberhenti sebab nak baca iklan kita, nak baca headline kita. Okay, once orang baca headline, kita nak orang baca ayat intro tu pula. Macam tu. So then lepas orang baca intro, kita nak orang tu baca pula ayat yang selepas intro. Dia macam sambung sampai hujung. Dia mesti kena macam connect. Okay, contoh yang dalam ni saya cakap, contoh headline kita cakap promosi diskaun 20% untuk business card. Intro dia kita boleh buat macam, ini bukan cubaan, ini betul-betul ni, tapi diskaun ni hanya sah sehingga beberapa bulan. So baik anda tempat sekarang, bla bla bla, macam tu. Faham tak? Dia kena ada connection. Okay, and then gunakan bahasa biasa. Kita tak nak formal sangat, tak nak terlalu macam pasar sangat. Dia macam relax, macam mana saya tulis kat Facebook, macam mana saya tulis kat dalam PDF file untuk modul-modul yang saya buat ni. Dia macam tengah-tengah. Dia macam skema sangat tak best juga, terlalu pasar pun macam tak best juga.
Short form kau boleh elakkan, tapi kadang-kadang tu saya guna je untuk dua tu, macam contoh kita tulis macam-macam. So saya letak je dua. Sebab nak bagi orang tu baca tak nampak panjang sangat. Alright, so itu intro. Lepas intro, kita boleh masuk dekat benefit ataupun features yang biasa kita buat bullet point. Macam contoh yang saya buat ni. Okay, by the way, nanti korang boleh tengok dekat website pula. Dekat page Kisprint ni, saya tunjukkan, bukan lah, saya ada banyak copywriting yang saya tinggal je dekat dalam ni. So, korang boleh tengok lah. Yang mana yang okay kan. Okay, ini adalah bullet point tu, macam 1, 2, 3, 4, 5. Okay, biasanya saya sarankan ada 5 point at least. Kalau nak buat banyak pun tak apa. Tapi kalau banyak sangat pun nanti macam prospek tu macam serabut. Dia macam jadi malas nak baca terus. Kalau 5 ni macam just nice. Okay. Lepas tu mesti ada macam dia punya title dia. Macam ini sebab kenapa anda perlu tempah dengan kami. Ini kelebihan tempah dengan kami. 5 sebab kenapa anda perlu tempah dengan apa-apa print. Contoh macam tu. Okay, lepas tu saya nak fahamkan anda dekat sini benefit versus benefit dengan futures ni dia ada beza tau. Okay, contoh kat sini kan, kita terangkan point nombor 1, tinggal cabut dan tampal je. Lepas tu kita terangkan sikit. Kami menggunakan konsep die cutting di mana anda tak perlu susah payah potong sendiri stiker. Kami dah siap-siap potongkan untuk anda. Bla 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 bla. Okay, yang tinggal cabut dan tampal ni, yang warna hijau ni adalah dia punya benefit. Kita letak benefit dulu yang pertama. Lepas tu bila penerangan baru kita masukkan sikit features. Okay, features ni adalah ciri-ciri. Macam contoh kalau telefon kan, telefon baru, model baru keluar, iPhone 11 contohnya kan. Kan macam kamera dia power kan. Tapi macam kalau iPhone sendiri pun dia tak sebut pun berapa megapiksel ataupun macam teknologi yang apa sangat kan. Dia ada terangkan dalam website dia, tapi masa dia promote dia tak cakap kamera berapa megapiksel ke apa benda. Dia cakap gambar jelas, night mode yang super clear macam tu. Macam benefit untuk customer tu. Itu yang main point dia. Lepas tu baru dia akan terangkan sebab apa? Sebab kita menggunakan teknologi nano X gen bla 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 macam tu. So benefit tu penting sebab bila kita jadi customer, kita akan tanya apa kelebihan untuk aku, apa benefit untuk aku, apa manfaat untuk aku. Buat apa aku nak tahu ciri-ciri tu tak penting pun sebenarnya. Okay. Atau contoh power bank, dia cakap power bank kita boleh charge 5 kali. Atau 5 kali baru habis bateri power bank tu. Lepas tu bagi cakap, sebab kita ada contoh 50,000 mAh. Contohnya lah kan. Macam ni saya buat charge design percuma. Tiada limit edit. Kualiti mesin mahal. Potongan garanti tak sengit. Kita tak cakap kita guna mesin, kita guna supplier kita bagus. Kita tak guna, cakap macam ni. Macam kita tak cakap kita guna supplier yang menggunakan mesin canggih daripada apa benda kan. Tapi kita cakap potongan garanti tak sengit. Sebab tu manfaat untuk diorang. Okay. Okay, lepas tu lepas dah letak benefit, ini testimoni ni optional. Kalau belum ada tak payah letak pun tak apa. Jangan reka sendiri testimoni. Okay, sebab kalau kita reka maknanya kita tak jujur lah. Bila kita tak jujur ni macam ni, kalau kita dapat sale pun macam sale tu tak berapa barakah. Wah, barokah Okay. Masukkan 1 atau 2 testimoni paling powerful berkenaan dengan produk yang anda iklankan. Okay, lepas tu testimoni tu kalau yang simple sangat macam contoh kita buat ni, lepas tu kita tanya feedback customer, and then customer cakap memang terbaik, saya suka. Tu macam simple sangat. Tu tak dikira testimoni Mbak kata Akif Azizan, dia pakar copywriting. Saya selalu beli dia punya produk digital dia, belajar copywriting. Dia memang cakap testimoni yang gitu memang boleh kira bukan testimoni lah. Testimoni yang bagus yang macam dia cerita detail. Saya suka sebab dia punya kualiti ni bla 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 bla, yang panjang sikit tu. Yang tu yang kita nak gunakan. Lepas tu kalau testimoni tu bagi impact besar, yang tu lagi kita nak gunakan. Alright.
Macam ni kan. Alhamdulillah lepas stiker dengan Keyspring, tepan produk saya makin meningkat. Ramai suka dengan design Keyspring buat untuk produk saya. Macam tu. Ada efek dekat diri dia. So bila prospek baca, macam prospek tu pun pengaruh juga sebab nak jadi macam orang testimoni tu. Okay, lepas masukkan testimoni, kita boleh masukkan money back guarantee. Ataupun dekat sini ada juga orang letak harga. So terpulang kepada anda lah nak letak yang mana satu dulu. So untuk jaminan wang dikembalikan ni, okay, kalau tak nak letak pun tak apa, kalau tak berani nak letak. Tapi saya sarankan untuk letak sebab ya biasanya yang minta refund ni sikit je. Macam mana? Daripada 100 tu maybe satu lah orang yang betul-betul minta refund. Okay, itu pun biasanya kita boleh nego dengan dia. Macam kita print balik ke. Biasanya kalau letak refund tu pun yang macam memang kita silap lah. Kita silap take note betul-betul dia punya ni kan. So kita kena print balik lah. Ataupun kita refund lah kalau memang nak refund. Okay. Sebab bila kita letak jaminan wang dikembalikan ni, orang jadi berani nak tempahkan kita. Sebab dia ada bukti dekat copywriting tu, dia boleh screenshot. Lepas tu in case ada apa-apa, dia boleh cakap, ni ada ni. Lepas tu dia boleh report dekat apa nama, Cabinet KK ke apa kan. Kalau contoh kita betul-betul anaya dia orang lah. So benda ni nak tunjukkan yang kita ni betul-betul orang yang kita betul-betul trusted. Macam dia orang boleh trust kita sebab kita siap bagi jaminan. So macam biasa saya buat ayat, jaminan wang dikembalikan 100% tanpa banyak soal sekiranya stiker anda dapat warna yang dapat tu warna dia buruk, rosak atau tak cukup. Okay, biasanya untuk jaminan ni kita mesti cakap ni saya lupa nak beritahu kan. Kita mesti cakap sekiranya apa. Okay, sekiranya apa. Jangan cakap jaminan wang dikembalikan tanpa banyak soal jika tak puas hati. Jangan cakap macam tu. Sebab nanti macam ada orang yang nak ambil peluang pula. Ni sekiranya stiker dapat tak elok lah. Kiranya kualiti tak elok, so boleh minta refund. Macam tu. So kalau in case benda sebab tak ada kena-mengena tapi dia minta refund, so anda bolehlah argue macam cakap sorry kita tak boleh bagi refund sebab kita hanya refund kalau stiker tu sekian. Okay. Alright. Okay, and then harga. Sini saya letak tak harga? Okay, saya letak harga promosi. Okay, harga ni biasanya kita letak 2 hingga 3 harga sahaja. Tak perlu listkan semua panjang-panjang tu. Contoh kita buat iklan flyers ke business card ke, kan kita macam kan harga kan banyak kan dekat Xpring Next Card tu kan, macam 100, 200, 300, 400. Tak payah listkan semua. Walaupun orang duk marah cakap kenapa tak letak harga, sebab kita sebenarnya kita nak closing dia masa dia WhatsApp tu. Ataupun macam kita nak kena tahu dulu situasi dia. Lagi-lagi ke printing ni dia ada banyak kan, korang pun tahu kan, macam lamination dah lain, bentuk macam ni dah lain. So sebab itulah kita listkan sikit je. Harga-harga yang promosi je kita listkan. Lepas tu kalau nak bagi sedap lagi, kita letak kita tulis kenapa kita tak senaraikan semua. Biasanya kita cakap sebab banyak sangat harga kalau nak listkan kesemuanya. Gitu. Letak harga asal, harga promo saja. Okay, ada juga yang letak harga dulu, kemudian baru testimoni macam saya cakap tadi lah. Alright. Okay, contohnya macam ni Ni harga promosi 4cm 1 pieces 27, asal RM35. 4cm 1000 pieces RM70, asal RM90. Oh, maksudnya saya silap letak harga ni, memang rugi teruk sini. 5cm 100 RM44, asal RM67. Macam ada harga promosi, lepas tu ada harga asal dia. Enggak asal berapa, harga promosi berapa. So orang macam nampak macam beza sampai RM20 ni. Contoh yang ni beza sampai 30, dah RM40 beza. So memang diskaun kau ni. Dekat sahaja kualiti lain pun ada promo diskaun. Maknanya kita nak nyatakan yang kita ada untuk lain size pun ada, bukan 4cm dengan 5cm je. Okay, macam ni. Okay, saya letak money back guarantee dekat lepas harga sebab nak bagi relate macam ni harga, lepas tu kita jaminan wang dikembalikan. Macam ni. Macam nampak sedap lah. Okay. Lepas letak harga, kita dah boleh letak call to action. Call to action ni adalah arahan untuk membuat pembelian. Kalau kita tak letak, nanti macam customer macam aku nak kena buat apa kalau aku berminat kan. Macam
Dia nak kena PM ke, dia nak kena WhatsApp ke dia nak pergi ke website ke, ada add to cart. Macam bila manusia ni bila kita tak ada arahan, kita macam susah sikit nak bertindak. So sebab tu kita kena ada arahan, orang arahkan kita. Sebab contoh kalau kita bekerja kan, kita kerja kat mana-mana tempat, contohnya senang sebab dah ada orang arahkan kita nak kena buat apa. Mana dengan kalau bisnes sendiri, kita sendiri nak kena fikir kita nak buat apa. Jadi lembab sikit kan. Okay, so that's why adanya wujudnya call to action. Call to action, arahan untuk buat pembelian. Okay, contoh kita nak orang tu WhatsApp, so kita tulis WhatsApp ke 029 bla 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 sekarang. Katakan sekarang tu wajib letak. Sebab sekarang dia macam psycho sikit. Macam bila kita dengar sekarang tu, kita jadi macam nak WhatsApp sekarang tu juga. Okay, lepas tu contoh kalau kita nak orang tu PM kita boleh tukar jadi PM sekarang. Ataupun kita nak suruh orang tu komen. Komen saya nak di bawah sekarang. Sekarang tu mesti ada lah. Sekarang ke hari ini ke. Maknanya yang sekarang ni lah kena buat take action tu. Lepas tu kalau pasal saya buat S ni huruf besar. Sebab kita nak menyatakan yang kita betul-betul suruh dia buat sekarang. Tapi dia tak perasan benda ni. Benda ni adalah part of kita panggil NLP lah. Okay. Okay, lepas CTA kita mesti ada nota kaki. Nota kaki ni biasanya kita buat biasanya apa-apa ayat, apa-apa teks kita nak buat macam peringatan ke peringatan lah biasanya, ataupun biasa buat scarcity ataupun urgency. Okay, scarcity urgency ni dua-dua function lebih kurang sama. Dia nak bagi orang tu take action tu cepat-cepat. Kadang orang tu macam dia dah baca, lepas tu dia save iklan tu dulu, lepas tu macam nantilah aku WhatsApp. Tapi bila ada scarcity ni, dia jadi macam terpaksa nak WhatsApp tu sekarang. Sebab kita cakap macam tawaran ni tersah sehingga hujung bulan ni sahaja contohnya. Tawaran ni hanya berlangsung untuk 2 hari sahaja. Lepas tu ataupun kita buat limited stock atau promosi terhad. Apa lagi? Okay, tawaran ni untuk 10 orang terawal saja. Contoh kalau kita buat macam tu, memang ramai lah orang ni kan. Orang jadi macam nak kena cepat-cepat. Ataupun saya pernah juga buat ayat macam batch yang sebelum ni tak sampai 24 jam sold out. Tapi ni memang betul lah. Kalau tak betul tu jawab sendirilah. So last kali nasihat saya dalam video copywriting ni adalah kita mesti jujur dan jujur. Sebab actually ramai gila orang kat luar sana yang tak jujur dalam dia punya copywriting. Ni macam tulis macam suka hati je, reka testimoni apa semua kan. Dia sebenarnya macam tak berkat lah dia punya business tu. Sale masuk pun macam nanti dapat duit, tapi duit tu habis macam tu je. Sebab duit tu tak berkat. Sebab kita buat copywriting pun tak patuh syariah. Kita tak jujur dalam kita punya copywriting. Alright, so itu sahaja untuk video kali ini. So assignment, saya nak bagi assignment. Cuba korang try buat satu copywriting. Lepas tu share lah dalam group, dekat komen ke, dekat buat post ke. Nanti saya boleh tolong, ataupun kawan-kawan lain yang dah biasa buat copywriting, maybe boleh tolong betulkan. Dekat Telegram group pun cantik juga kalau nak buat tulis copywriting kat situ. So kita boleh tengok mana yang okey, mana yang kena buang, mana yang tak perlu buang, mana yang nak kena tambah, mana yang nak kena betulkan. So itulah function kita ada group support tu. So nak kena improve kita punya marketing skill, especially copywriting. Sebab copywriting ni penting gila. Copywriting fail, habis semua fail dalam marketing lah. Alright, so itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.